Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk bab yang keempat, jilid yang pertama, kitab Bahrul Madhi karangan Syekh Idris Marbawi rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bab yang keempat ini di muka surat 36 insya-Allah, ya. Iaitu bab ma yaqulu idza dakhala al-khala, apa yang nak kita baca, apa yang nak kita sebut apabila kita masuk tandas. Syekh Idris terjemahkan jamban. Confirm lah dia orang Perak, pasal luar Perak tu jarang sebut jamban. Ni memang dah Syekh Idris orang Perak, sebutnya lah jamban weh, ya. Jadi apa nak dibaca, apa nak disebut bila mana kita nak masuk ke bilik ayah ataupun tandas ataupun jamban. Hadirin hadirat sekalian, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Taala menyatakan dalam suratul Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini di padang Arafah, pada haji yang terakhir, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah, maknanya penuhi, sempurnakan nikmat aku, nikmat Islam, nikmat iman. Wa raditu lakumul Islam dinan, aku redalah bagi kamu Islam itu sebagai agama. Jadi saya nak sebutnya, apa nak kaitkan hadis, apa nak kaitkan ayat ini dengan tajuk kita. Oleh kerana sempurnanya agama, al-yawma akmaltu lakum, Tuhan kata begitu, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama. Jadi daripada pengurusan diri, pengurusan peribadi, sampailah pengurusan keluarga, sampailah pengurusan masyarakat, sampailah pengurusan negara. Sempurnanya agama itu mengurus aspek yang sangat apa nak sebut ya, privasinya sangat-sangat bersifat sangat-sangat sulit lah. Sangat-sangat sulit lah. Pun ada nak masuk bilik ayah, apa nak dibaca, kaki apa nak dilangkau, ya, nak keluar karang apa, nak memilih pemimpin bagaimana, pemimpin yang mana boleh dijadikan pemimpin. Begitulah Islam itu, daripada pengurusan peribadi sampailah pengurusan negara. Itu dia, ya. Dan ia mencakupi hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia. Jadi mungkin ada orang kata, apa hanya agama ni, ngapa sampai cerita masuk jamban pun ada juga. Di situlah keistimewaan agama Islam dibandingkan daripada agama-agama yang lain. Ya, begitulah bila kita buat perbandingan, kajian perbandingan antara agama, maka rata-rata mereka yang terlibat dalam kajian perbandingan, comparative studies, akhirnya mereka akur, ya, kesempurnaan Islam. Saya baca 2 hari sudah, seorang doktor perempuan masuk Islam di Amerika. Puncanya apa? Puncanya dia mengurus seorang wanita yang nak bersalin, ya, seorang wanita nak bersalin. Jadi wanita ini walaupun sakit tapi tidak menitiskan air mata. Tetapi bila mana doktor perempuan ini kata dia akan serahkan tugasan ini kepada doktor berikutnya, sebab dia dah habis giliran dia akan serahkan kepada doktor laki-laki untuk mengurus acara ataupun kita kata untuk bersalin itu, ya, akan diurus oleh seorang doktor laki-laki. Menangis wanita itu, ya, menangis wanita itu. Katanya, dalam seumur hidupku tidak pernah laki-laki lain menjamah tubuhku kecuali suami aku. Agama kami mengharamkan selain suami untuk menjamah tubuh kami. Jadi anehnya doktor wanita ini yang belum Islam, dia kata tadi dia sakit nak bersalin, tidak menitis walau setitis air mata,
Tapi bila mana dia tahu bahawasanya dia akan diurus oleh seorang doktor laki-laki, maka berhamburan air matanya. Jadi kagum wanita itu kagum doktor wanita yang belum Islam itu akan maruah yang terpelihara daripada seorang muslimah. Taib. Setelah itu, wanita itu pun akhirnya tunggu, dan dialah yang mengurus bersalin itu, sehingga akhirnya diurus oleh doktor wanita. Baliklah doktor wanita itu ke rumah dia. Esoknya dia datang semula ke hospital, dan dia sajalah buat lawatan kepada wanita yang bersalin tadi. Bila dia buat lawatan, dia kata kepada wanita muslimah ni, kamu dalam tempoh ini jangan izinkan suami kamu bersama dengan kamu. Jangan kamu izinkan suami kamu bersama dengan kamu. Wanita itu kata, sudah ada larangannya di dalam agama kami, bahawa ketika mana kami berada di tempoh nifas, ketika mana kami berada dalam tempoh itu, memang tak boleh pun dalam agama kami untuk seorang suami, maknanya menyetubuhi isterinya. Kemudian tergamamlah juga, maknanya doktor itu, maknanya dia baru nak cerita tentang petua-petua, sebab ini yang dia belajar dalam biologi, yang dia belajar dalam, maknanya kita kata aspek, maknanya kita kata kebersihan dalam aspek yang melibatkan soal sakit puan dan sebagainya itu. Jadi terkejut dia bila dia kata bahawa Nabi kami sudah pun menjelaskan, agama kami sudah pun menjelaskan dalam tempoh nifas itu memang tak boleh pun. Jadi tergamamlah doktor yang dapat maklumat ini hasil daripada dalam kajian-kajian universiti, sedangkan wanita ini seorang muslimah biasa je, low profile, tapi begitulah hidupnya berperaturan kerana agama yang dianutnya. Kemudian doktor tu kata kepada ibu tu, tolong baringkan kanak-kanak ni ke sebelah lambungnya yang kanan. Tolong baringkan, setelah engkau menyusu, baringkan dia di sebelah lambung yang kanan, kerana begitulah sepatutnya dari sudut perubatannya. Dia akan lebih memberikan nafas lega kepada bayi itu. Kata dia, wanita itu, muslimah itu, itulah dia panduan Nabi kami. Memang Nabi kami suruh baringkan, kami itu berbaring, tak usah kata bayi. Memang kami itu berbaring menghadap kiblat di lambung yang kanan. Tergamam lagi wanita itu. Maknanya dia belajar punya lamanya di fakulti perubatan soal-soal ini, punya dah ada 1400 tahun yang silam panduan pada Allah dan juga daripada Rasulnya. Akhirnya tabibah itu masuk Islam. Tabib dalam bahasa Arab, doktor, tabibah, doktor perempuan itu akhirnya mengisytiharkan dirinya Islam, diviralkan keislamannya kerana dua sebab tadi, kerana tiga sebab tadi. Begitu mulianya seorang wanita, tidak mau dijamah oleh laki-laki lain, yang pertama. Yang keduanya, begitu panduan sudah nyata dalam agama ini, dalam agama Islam sudah begitu perkara yang sulit, iaitu soal persetubuhan, perkara yang sangat sulit pun ada masa yang boleh, ada masa yang tidak boleh. Dan bagaimana nak tidur di lambung yang kanan pun ada. Begitulah hebatnya agama kita. Maka akhirnya wanita ini, tabibah ini masuk Islam. Alhamdulillah. Ada. Kalau tuan-tuan nak tengok nanti boleh di-viralkan, boleh saya sharekan dengan sesiapa, kemudian bolehlah dikongsi maklumatnya, insya-Allah. Jadi saya nak kaitkan dengan hadis ini. Maksudnya begitu sulit soal masuk jamban pun, bagaimana dia punya protokol, peraturan adabnya, begitulah completeness, maknanya begitulah sempurnanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-ayah. Demikianlah kami telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu. Cuma tahu dengan tidak tahu, amal dengan tidak, je itu je. Kalau dah sesak lain lebih, kalau dah sesak. Tapi ikhtiar kalau bacaannya, langkah kakinya, semua harus diambil kira, sebab apa? Ianya berpahala. Maknanya dalam hidup kita ini rupanya banyak saluran untuk cari pahala, termasuk cara tidur.
termasuk cara masuk bilik air, termasuk cara keluar, termasuk cara bersama. Oh, semua sekali, ya tak? Begitulah agama kita. Tapi kita baca hadisnya, an Anas ibni Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, hadis hasanun sahih. Tuan-tuan, bila saya baca tu eloklah ikut. Ya, begitu cara kita mengaji. Ya, itu cara kita mengaji. Dia tidak satu je hala, dia biar interaktif. Ya, biar dua belah pihak. Risau jadi maulana bukan maulana, ya tak? Dan itulah sebenarnya cara mengaji pun, ya tak? Mesti cara Nabi pun begitu. Nabi bacakan ayat, sahabat ikut. Nabi bacakan ayat, sahabat ikut. Yatlu alaihim ayatihi, ya. Nabi bacakan, Nabi tilawahkan, sahabat pun ikut. Jadi sebab itulah saya baca hadis, tuan-tuan pun ikut. Boleh buat lagi sekali. An Anas ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu. Urusannya urusan kita, ya, urusannya urusan kita, tapi tak terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ginilah, Allahumma barik lana. Lagi sekali, soal makan ni, barik lana kita kaitkan dengan Allahumma. Ya Allah, berkatilah. Jadi kita urusan makan ni urusan kita, tapi tak terpisah daripada Allah. Barik lana fima razaqtana. Dan tidak terpisah kepada kesudahan waqina adzabannar. Sedap makan, pecik, pencuk, ya. Tapi kalau tak selamat daripada azab, apalah maknanya? Teman makan di Casuarina semalam, contoh kau ada yang makan di Casuarina semalam, ya tak? Dengar abahnya gitulah, ya tak? Tapi ingat, sedap makan, di mana makan, waqina azabannar, itu teras. Selamatkan kami daripada azab Allah, ya, api neraka, ya. Jadi jangan sampai kita tenggelam dalam kesedapan makan, ya, tempat makan yang berprestij begitu, tapi kita lupa, ya, kita lupa bahawa di sana hambatan kita adalah, ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, ini adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis di kalangan muhajirin. Nombor satu sekali Anas lah, begitu. Itu barulah Jabir ibni Abdullah. Lepas itu barulah Abu Sa'id Al-Khudri. Itu kalau orang Ansar, minta maaf, kalau orang Ansar. Anas nombor satu. Kemudian tadi kita kata adalah Jabir bin Abdullah. Kemudian yang ketiga adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi di kalangan sahabat muhajirin, nombor satu Abu Hurairah. Nombor dua Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar. Nombor tiga Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau di kalangan muhajirin, nombor satu Abu Hurairah. Nombor dua ialah Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini di antara sahabat terkemuka dalam ranking menghafal hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, dia ni khadam Nabi. Maksud khadam di sini ialah dia datang bersama dengan ibunya, tawarkan tenaga untuk berkhidmat kepada Nabi, ya. Maka dengan sebab itulah kenderaan Nabi dialah yang jaga, makan minum kenderaan Nabi dialah yang bagi, ya. Air Nabi dialah yang cari, ya. Batu Nabi untuk beristinja dialah yang cari. Jadi itu Sayyidina Anas ibnu Malik, ya, dia sebagai khadam baginda selama 13 tahun. Katanya
semasa aku memberikan khidmatku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak pernah aku dimarahi, tak pernah aku ditemplak, tak pernah aku dipersoal. Kenapa buat begini? Kenapa tak buat begini? Katanya tak pernah. Begitulah ya. Testimoni Sayyidina Anas ibni Malik tentang baginda ya sallallahu alaihi wasallam. Kana idza dakhala al-khala, katanya adalah nabi itu apabila masuk tandas. Apa maksudnya di situ? Privacy, soal sulit. Artinya kita kata perkara yang sangat-sangat kita kata sangat-sangat melibatkan soal yang sulit ini. Kenapa Anas boleh meriwayatkan hadis ini? Kerana dia menyaksikan, kerana dia khadam. Dan dia waktu dia menjadi khadam itu umurnya 7 tahun. Bermula dia menjadi khadam itu umurnya ialah 7 tahun ya. Ada riwayat kata 6 tahun. Jadi oleh kerana dia itu kecil, rapat dengan Nabi, jadi Nabi masuk bilik air pun dia nampak, Nabi masuk ke tandas pun dia tahu. Adalah apa yang dibaca oleh Nabi bila masuk ke tandas, tidak terpisah daripada Allah. Allahumma wahai Tuhanku, inni a'udzubika, bahwasanya aku berlindung dengan Engkau. Anak kita ini tak boleh terlepas daripada Allah walau sekejip mata. Di antara doa kita, la takilna ila anfusina tarfata ainin wala aqalla min zalik. Ya Allah, janganlah Engkau lepaskan kami tanpa Engkau bimbing kami walau sekejip mata. La takilna ila anfusina, jangan Kau serahkan diri kami kepada kami untuk mengaturnya, walaupun sekejip mata. Biarlah Engkau sentiasa membimbing kami dan memimpin kami dalam seluruh fi kulli nafasin ya, dalam seluruh pernafasan kita itu, dalam seluruh percakapan dan pengurusan kita, perbuatan kita itu di bawah bimbingan Allah, nurun ala nur. Maka nak masuk bilik air pun minta Allah, lindung Allah ya. Allahumma a'udzubika, selain daripada kita baca Quran, a'udzubillah minasyaitonir rajim, dak masuk bilik air pun a'udzubika, yakni a'udzubillah, minta lindung dengan Engkau ya Allah ya, minal khubuthi wal khaba'ith. Di sini diterjemahkan daripada syaitan betina ya, syaitan jantan dan juga syaitan betina. Ya, kita sedia maklum bahawa syaitan itu ada syayatin itu maknanya kita kata memang ia berpuak, berkabilah, berpuak-puak, berkaum, dan dia maknanya ada masyarakatnya dan ada kerajaannya ya. Iblis sebagai ketuanya ya, maka di bawahnya ada syayatinal jinni wal ins, dan iblis ini adalah ketua kerajaan. Setiap petang dia menerima laporan prestasi, laporan penilaian prestasi ya tak? Yang dihantarnya itu macam mana pencapaiannya ya, yang dihantar itu macam mana pencapaian. Jadi maknanya di sini kita kata bahawa kehidupan ini bukan sendiri ya, kehidupan ini adalah peperangan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah nak menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik. Jadi kehidupan ini adalah ujian sepanjang masa, daripada mula sampailah ke sakaratil maut. Daripada mula maksud saya ialah kita dilahirkan sudah ada syaitan betina yang mengganggu anak-anak ataupun bayi yang bernama Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni ialah nenek kepada kanak-kanak. Itu maknanya Ummu Sibyan, nenek kebayan. Nenek kebayan. Jadi daripada kita lahir sudah ada diutuskan syaitan betina namanya Ummu Sibyan, iaitu nenek kepada kanak-kanak, suka mengganggu anak-anak sehingga teroyok malam dan sebagainya, sampailah kita nak menghembuskan nafas kita yang akhir. Sebab itulah dipesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu mati
illa wa antum muslimun. Kalau dah beriman tentulah mati dalam Islam. Dah, gangguan di akhir-akhir itu, di saat-saat akhir itu boleh lagi berlakunya gangguan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Taib. Di sini diterjemahkan al-khubuthi, syaitan betina, al-khaba'ith, syaitan jantan. Apa maksudnya? Di antara markaz di antara tempat syaitan, yang disenangi oleh syaitan, oleh syaitan, adalah tempat-tempat di mana qada al-hajah, tempat kita qada hajat. Setan gemar benda yang busuk-busuk, setan gemar benda yang kotor-kotor, yang keji-keji. Sebab asal makna khubuthi ialah khabith. Asal makna khubuthi ialah khabith, dan khabith ialah perkara yang keji, perkara yang kotor. Jadi rumah, kereta haruslah dibebaskan daripada kekotoran, supaya tidak disenangi oleh syaitan. Bilik air, rumah, kadang-kadang dia punya psychological effect dalam rumah tu. Pokok lerak dalam rumah tu memberikan kesan kepada kesejahteraan dalam rumah tu. Bukan apa sangat, bukan gangguan yang syaitan yang didatangkan khusus, tidak. Rumah itu sendiri menggamit syaitan-syaitan. Ngapa? Kotornya, kejinya, pepok leraknya, bau bangornya. Jadi benda-benda itu memang disukai oleh syaitan. Sebab itulah disuruh kita bersih dan buka pintu, buka tingkap di waktu pagi. Buka pintu, buka tingkap di waktu pagi. Jangan terpengap je. Jangan terpengap je. Bagi laluan udara. Apakah ini sebahagian daripada agama? Ya. Ini sebahagian daripada agama. Kita lihat di dalam suratul Kahfi, wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatas shimal. Bagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Kahfi, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa dhatas shimal. Allah Ta'ala sebut ahli kahfi itu, ashabul kahfi itu terima sinaran matahari pagi dan petang. Tara syamsa tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa dhatas shimal wa idza gharabat taqriduhum. Jadi maknanya di situ panas mentari pagi, panas mentari petang, masuk dalam gua dalam gua kahfi itu, begitulah Allah Ta'ala memberikan panduan secara tak langsung. Dari situlah kita sedar membela orang sakit itu perlu dibalik-balikkan, sebab Allah Ta'ala sebut begitu. Ashabul kahfi itu tidak tidur diam, sebaliknya wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatas shimal. Dibolak-balikkan Allah mereka, yang tidur 300 tahun campur 8 tahun. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, di sini Syekh Idris merendahkan diri, dan sesiapa yang merendah diri Allah angkat martabatnya. Sebaliknya sesiapa yang menyombong dan membesar diri Allah jatuhkan martabatnya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang merendah diri kerana Allah, Allah angkat martabatnya. Siapa yang sombong membesar diri, Allah jatuhkan martabatnya. Bermula jamban ataupun tandas ialah tempat buangan, tempat buang kencing dan berak. Sama ada di dalam negeri atau di padang-padang. Makna di dalam negeri itu sama ada ketika kita bermukim, bermustautin, ataupun ketika kita bermusafir. Jadi kalau bermusafir di padang-padang ini simplicity kehidupan mereka di padang pasir. Saya pernah naik bas daripada Riyadh pergi ke Mesir. Lalulah di padang pasir Sinai, padang pasir Tabuk. Ada kalanya bas berhenti untuk bagi peluang kita kayo. Turun-turun haram. Apa pun tak ada. Apa dikayo kan? Tak ada tandanya. Jadi saya pun tanya kepada driver tu, ainal khala, ainal mirhat.
Ya, mana dia tandasnya mana? Gelak dia. Demo tuan-tuan, Arab, simplicity, kehidupan yang simple. Cari je mana busut, cari je mana busut. Ada gone ya. Ada je busut sikit, ada je tanah tinggi sikit. Di balik itulah. Di balik itulah. Itu disebut di padang-padang tu. Di padang-padang itu ya. Dan di gompong-gompong, sama ada berpagar ataupun tiada berpagar, sama ada setempat atau beberapa tempat. Maknanya sama ada tempat yang diwartakan dalam rumah, di luar rumah, dalam kita kata dalam pekan ya, dalam pekan, di luar pekan, macam kita ada R&R ya. Maka semuanya itu dinamakan sebagai jamban kerana tempat kita buang air kencing dan juga berak. Lalu kemudiannya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, di dalam sunnahnya, iaitu di dalam kumpulan sunnah dipanggil sunan ya. Hadisnya telah pun kita baca bagaimana panduan masuk membaca apa yang nak dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita dah baca dah hadisnya. Jadi mungkin orang tanya, mana panduan masuk kaki kiri itu kita cari hadis yang lain. Sebab itu mengkaji hadis ini dia mesti hadis sahih, Bukharinya, Muslimnya. Ini yang kita sedang kaji ini ialah hadis Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi yang hadis kaki kiri masuk itu di dalam Muslim. Jadi begitulah pengkajian hadis, pengkajian agama itu mestilah maknanya menyeluruh ya. Baik. Sekarang ni pengarang nak mengajak kita untuk mengkaji perkataan khubuth wal khaba'ith ya, perkataan khubuth wal khaba'ith. Nah, senya ni terjemahan kepada innama. Innama, hanya senya, Kelantan kata hanya senya ya, telah bersalahan. Makna bersalahan ialah telah khilaf ulama ma makna khubuth wal khaba'is. Maknanya khubuth wal khaba'is ini ada 2-3 pendapat ya. Satu tadi pendapat syaitan ya, tadi itu pendapat syaitan betina ya, syaitan khaba'is, syaitan jantan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, itu dia ya. Katanya di sini bahawa kata qil al-khubuth dengan sa ialah kejahatan. A'udzubillah, a'udzubika minal khubuthi, minta lindung daripada engkau ya Allah daripada kejahatan. Sebab apa? Dalam tandas ya, oleh kerana bersarangnya syaitan di situ, maka dia boleh mewaswaskan, dia boleh membisik-bisikkan. Jadi ketika itu maknanya kuat serangan dia ya, kuat serangan sebab dia ada di situ. Macam orang perempuan lah, ketika mana dia sedang haid misalnya ya, kan gangguannya itu kuat. Sebab itu diizinkan ia membaca ayat Quran tetapi dengan niat pendinding, doa untuk pendinding. Dia masih boleh baca 3 qul, tapi jangan niat baca Quran, niat sebagai doa pendinding. Sebab gangguan ya, mereka suka mengganggu ketika kita sedang kotor begitu ya. Jadi kita dalam tandas sedang kotor, jadi minta lindung dengan Allah, a'udzubika minal khubuthi, daripada kejahatan. Itu pendapat yang kedua. Dan ada juga pendapat yang ketiga iaitu kufur. A'udzubika minal kufri ya, a'udzubika minal kufri, minta lindung daripada kufur nikmat. Kenapa tuan-tuan? Sebab boleh buang air kecil ataupun besar, itu satu nikmat. Sebab itu kan kita sebut alhamdulillah allazi azhaba 'anil adha ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghapus, buangkan daripada aku adha, yang mengganggu. Sama ada buang air kecil ataupun buang air besar. Tuan-tuan, bagi mereka yang sakit batu karang ya, Allah Akbar. Bagi mereka yang sembelit, kan ke ya Allah seksanya. Tapi bila dapat dilepaskan ya, wastage itu dapat dilepaskan ya tak? Maka bukankah rasa leganya. Jadi minta lindung daripada kufur nikmat. Pasal apa? Dapat lepas daripada
sisa-sisa itu, hampas-hampas itu kan ke alhamdulillah allazi azhaba 'anil adha, ya, segala puji bagi Allah yang telah melepaskan daripada aku sesuatu yang mengganggu. Jadi menyebut alhamdulillah itu tanda syukur nikmat, ya, tanda syukur nikmat. Jadi minta lindung daripada kufur nikmat. Dapat buang air tu pun adalah syukur. Tak dapat buang air, seksanya tak tahu nak ngaburkan, ya tak? Dan kata qil, makna khubus itu ialah syaitan, ya, itu dah sama tadi. Dan makna khaba'is itu ialah maksiat. Dan minta lindung dengan engkau ya Allah daripada, ya, daripada kejahatan dan juga daripada maksiat. Ialah sebab apa? Ketika kita buang air besar, tentulah tersingkap aurat. Jadi bila tersingkap aurat itu macam-macam bisikan-bisikan iblis, ya, macam-macam bisikan syaitan. Jadi minta lindung daripada maksiat. Kata Ibnul Arabi, bermula al-khubuth itu pada kalam Arab makna yang dibenci, makna yang tidak disenangi. Sebab itu disebut sebagai al-khabith, al-khabithat lil khabithin. Orang yang tak elok perangainya dipanggil khabithat. Wanita-wanita yang buruk akhlaknya dipanggil khabithat. Lalu disebut al-khabithat lil khabithin. Wanita yang tidak elok, yang keji, yang jahat disebut khabithat. Maka yang selayak baginya, ya, yang selayak baginya adalah laki-laki yang serupa dengannya. Al-khabithat lil khabithin, iaitu perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang dibenci. Maka jadilah makna doa itu, ya Allah ya Tuhanku, berlindung aku dengan dikau daripada kekejian, khubuth wal khaba'ith, ya. Itu makna kita kata perbahasan makna-makna. Saya dah sebut tadi bahawa makna yang pertama itu mudah. Syaitan jantan, syaitan betina, ya. Minta lindung daripada syaitan jantan, minta lindung daripada syaitan betina. Namun dibahaskan pula pendapat kedua, pendapat ketiga, makna khubus juga ialah sesuatu yang keji, yang kotor, yang jijik, dan juga maknanya adalah kekufuran, ya, justru tidak mensyukuri nikmat Tuhan, ya. Dan kemudian dikatakan di sini bahawa bagaimana, ya, kita minta lindung dengan Allah dengan daripada perkara-perkara yang khubus, yang keji tadi. Sekiranya perkataan ialah maki dan umpat nista, ya, sekiranya perkataan yang maki dan umpat nista itu termasuk al-khabis. Qul la yastawil khabith wat tayyib, katakanlah tidak akan sama perkara yang keji, yang khabis, wat tayyib, yang baik. Jadi lawan khabith ialah tayyib, yang elok. Tapi di Malaysia ni itu yang kita sedihnya. Kenapa? Ada lorong haji tayyib tapi udahlah masa elok pula, ada. Nak tukar nama lain, dah dia asalnya yang buka situ, ada. Jadi tak salahlah dia. Bagaimana enforcement dan penguasaan dia pula, ada. Dan jika yang dikaji itu daripada i'tiqad, maka ialah kufur. Maksudnya kalau kita bincang khubus dari sudut akidah, ialah kufur. Kalau kita bincang khubus dari sudut fiqh, ialah najis, ya. Kalau kita bincang kufur dari sudut tasawuf, ialah perkara-perkara yang keji. Itu dia. Tengok ke mana kita halakan. Kalau kita bincang khubus dari sudut akidah, ialah kufur. Bincang khubus dari sudut fiqh, ialah najis. Bincang khubus dari sudut akhlak, ialah perbuatan ataupun akhlak yang keji, ya. Jadi katanya kalau kita bawa kepada i'tiqad, maka ialah kufur dengan hal dan i'tiqad, tiada baik dengan seseorang. Jika yang dikeji itu daripada makanan, maka haramlah, ya. Bila disebut sebagai al-khabis dari sudut makanan, maknanya ianya tidak boleh dimakan lagi. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita kulu min tayyibat, ya, makanlah perkara-perkara yang baik. Maknanya jangan dimakan benda-benda yang khabis, benda-benda yang tidak elok. Maka maknanya haram makan benda yang tak elok. Tuan-tuan dan puan-puan,
agama tertentu, bukanlah agama sangat ya. Budaya kaum di dunia ini macam-macam. Ada yang sampai makan darah ular pun ada. Saya pernah tengok sendiri dengan mata kepala di apa nama ya, dekat dengan Taman Cempaka ya. Ular tu digantungnya. Ular tu digantung, dah jadi bangkai lah ular tu, dah tak hidup dah. Kemudian dia sembelih ular tu digantungnya, ekor di atas, kepala di bawah. Disembelihnya tu, lepas tu ditadah. Lepas tu dia menggogok lah weh. Gok lah. Jadi saya bila tengok tu terpempan. Jadi tanya demo, kenapa minum ni? Katanya panjang umur katanya. Panjang umur. Jadi Islam tidak begitu ya. Islam sampai ke peringkat makanan pun disebut mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum ya. Makanlah benda yang baik yang telah direzekikan kepada kamu ya. Jadi soal pembaziran tak timbul. Kadang-kadang ada orang kata benda ni dah basi dah ni. Jangan membazir ya tak? Innal mubazirin kanu min ikhwanasy syayatin katanya tak? Ini setan perangai, mana saudara setan kalau membazir. Atau makan dah basi pun dah. Tengok pula nas yang lain, jangan ambil nas yang satu je. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik, jangan makan yang tak elok itu, yang khabis ya tak? Jadi ia membawa kepada kemudaratan, maka minta lindung dengan Allah. Taib. Lihatlah doa masuk jamban di dalam masalah 50, maka menggunakan doa itu disebut silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Ya, jadi maknanya di situ kita kata bahawa senjata ini ada dua. Ada senjata yang hissi, yang nampak. Ada senjata yang maknawi, yang abstrak, yang tak nampak, dipanggil maknawi. Senjata yang maknawi yang berupa doa itu ya, adalah merupakan ya, kita kata suruhan Allah, yang mana kita disuruh berdoa, ud'uni astajib lakum. Dalam masa yang sama, dia kata Nabi adalah senjata bagi orang mukmin. Baik, katanya di sini maka menggunakan doa itu apabila jamban itu di berumah, berdinding, diwartakan. Maka sebelum melangkah bendul pintunya, jangan dah masuk sebelum melangkah. Maka bacalah doa. Jangan dah masuk pula ya, sebelum. Dan jika tiada bertempat, tak ada berdinding, tak ada berpagar, kawasan di sebalik di sebalik gon, di sebalik bukit, di sebalik busut, di padang. Ini biasa dalam konteks simpelnya hidup orang Arab. Saya kata tadi, saya turun daripada bas berhenti pasal nak bagi peluang penumpang nak kayuh. Awak pun cari di jamban, tak ada. Pergi kat driver, tanya mana, gelak driver tu. Rupanya demo kata nun sana, kata je. Awak pun pergilah cari kau ada. Tak ada juga. Rupanya di balik bukit tu. Di balik bukit. Maka waktu hendak membuka kain ketika di padang-padang ya, ketika hendak menyingkapkannya, maka bacalah akan doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Persoalan terakhir ya, saya sebut soalan ya. Sebab bila kita sebut masalah, kadang-kadang orang kita faham masalah ni ialah problem. Itu konotasi orang Melayu ya. Orang Melayu bila sebut masalah ialah problem. Tapi dalam bahasa Arab, masalah ialah perbahasan persoalan. Kenapa masuk jamban kena membaca doa? Wahai saudaraku, ini pengajaran Nabi. Ada yang disebut sebagai ta'abbud. Makna ta'abbud itu ialah sami'na wa ata'na. Ya, ini pengajaran Nabi. Contoh ginilah. Nabi suruh kita tutup gulai, tutup labu, tutup sesuatu yang terbuka bila nak tidur. Nabi kata tutup, maknanya timba, tutup tempayan, tutup labu. Nabi kata. Bukan ada orang kata
Apa payah tutup, lantak je lah. Tak. Bagi kita sami'na wa ata'na. Tapi bila dibuat kajian saintifik, memang akhirnya bila sesuatu yang terdedah itu boleh memungkinkan, ya tak, didatangi oleh lipas ke, tikus ke, ya, ataupun sesuatu yang berbahaya, ataupun syaitan, ya, boleh masuk, ya, ataupun syaitan, ya, boleh masuk. Ini satu pengajaran Nabi kepada umatnya yang tiada maksum. Maknanya Nabi yang tiada maksum. Maksudnya kepada umatnya yang tiada maksum. Maknanya Nabi maksum, umatnya tidak terpelihara. Jadi oleh kerana itu Nabi ajar bagaimana nak memelihara diri. Maka Nabi kita dan lainnya itu lain, iaitu Nabi-Nabi lah. Maksum, makna maksum terpelihara daripada dosa. Tetapi membaca ia akan doa waktu masuk jamban. Jadi Nabi yang maksum itu membaca doa sebagai role model. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi sungguhnya bagi kamu pada diri Rasul itu contoh terbaik. Ia hendak mengajar umatnya dengan perbuatan. Jadi sunnah terbahagi tiga. Ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Jadi qauliyahnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sunnah fi'liyahnya, perbuatan Nabi, fi'il itu perbuatan. Kan orang Melayu guna perkataan fi'il. Ini siapa punya fi'il? Siapa punya fi'il? Ya, fi'liyahnya Nabi masuk kaki kiri. Jadi begitu kita kata. Ada satu lagi sunnah dipanggil sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah iaitu perakuan Nabi atas percakapan, perbuatan sahabat-sahabat. Nabi luluskan perbuatan Sayyidina Bilal Ibn Rabah, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat taubah, Nabi luluskan. Jadi itu dipanggil sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah, ya. Maka seseorang yang di dalam jamban hendaknya menghalaunya. Saya rasa hendak menghalaunya ini kembali kepada syaitan lah, dengan menyebut nama Allah, ya, bukannya tempat menyebutnya kerana tempat kotor dan najis. Jadi sebelum masuk, ya, sebelum masuk. Dan kerana itu bagi menghalaukan dia, iaitu syaitan, tiada memberi akan dia masuk beserta. Macam kita bila balik malam-malam, kunci pintu, sebutlah bismillah, ya, sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Nabi ada bersabda bahawa syaitan tidak akan masuk rumah yang dikunci dengan bismillahirrahmanirrahim. Hidangan yang disaji, yang ditudung saji dengan bismillahirrahmanirrahim. Pelas air yang ditutup dengan libutnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi syaitan takkan masuk. Itu kita akan jumpa nanti di dalam hadisnya, ya, dalam juzuk 20. Jauh lagi lah, dalam juzuk 20, ya. Ni baru juzuk 1. Bila nak sampai entahlah, saya dulu sampai ke maaf. Taib. Jadi katanya di sini tiada memberi akan dia bersama masuk akan jamban yang disebut nama Allah. Dalam erti kata bila kita baca bila kita baca a'udzubillah, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu maka tak akan dapat dimasuki, ya, oleh syaitan tadi. Berlindung dahulu daripada menyebut Allah itu supaya tersimpul peliharaan itu. Jadi kemah tersimpul, ya, sehingga akhirnya tak ada arah. Orang Kelantan kata tak ada arah deh, tak ada peluang untuk syaitan masuk, ya, mengganggu, ya, di dalam tandas itu tadi. Antara yang mengucap dengan antara syaitan dan keluar ia. Hadirin hadirat sekalian, begitu detailnya sehingganya kita baca nanti dalam hadis ketika buang air, Nabi suruh supaya kita konsentrate kepada sebelah kiri, ya. Kalau boleh kaki sebelah kanan tu tinggi, kaki sebelah kiri tu rendah. Kalau tuan-tuan masuk tandas-tandas Jama'atul Tabligh, kita rasa pelik. Sebelah kanan tu dia punya batanya tinggi, sebelah kirinya rendah, ya, seri petaling ke mana-mana, ya. Jadi
Pasal apa tu? Pasal itu pun suruhan Nabi. Maknanya hendaklah kita banyak ngirin ke sebelah kiri bagi melawaskan fadalat, sisa-sisa buangan kita. Nabi sampai ke tahap itu. Nabi kata jangan membasuh, jangan membasuh, maknanya kita kata najis dengan satu jari. Nabi kata akan mengakibatkan bawasir. Dalam hadis disebut bawasir dengan sod, bawasir. Kita sebut buasir. Kita sebut local coloringnya, kita sebut buasir. Sampai ke tahap itu Nabi sebut. Kita akan jumpa dalam hadis. Begitulah hebatnya Islam yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Kepada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah sempurnakan dan penuhkan nikmatku kepada kamu dan aku redalah Islam sebagai agama. Jadi kita berhenti di bab yang keempat. Saya dipahamkan ini pengajian terakhir untuk bulan Ramadan, insya-Allah. Tapi esok ada qiyamul lail sebagai biasa. Jadi artinya yang ini kita jumpa pula lah lepas Ramadan, bulan Syawal. Tak tahulah tu sebab apa bila nak berjumpa pula, sebab puasa 30 hari, kadang-kadang raya 40 hari. Itu tak kira dah. Tengoklah laranya macam mana, tengok penyusunannya insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.